Assalamualaikum, hai, saya Anis Rumiza Azimat. Ini saya akan mengulas tentang salah sebuah novel maran saya yang bertajuk Takluk Jagat. Itu merupakan ulasan pertama saya. Novel ini ditulis oleh Zaki Zainul, diterbitkan oleh Grup Buku Karang Kraft dan diterbitkan pada tahun 2015. Kali pertama saya lihat kulit luar novel ni, saya sangka novel ni mengisahkan tentang novel cerita-cerita seram, tapi saya salah. Sebenarnya mengisahkan tentang fantasi kepahlawanan Melayu klasik yang berlatar belakangkan suasana dan keadaan seperti rantau Nusantara. Ada perkampungan, ada banjaran. Dari segi bahasa, penulis menggunakan bahasa Melayu klasik dan menggabungkan pelbagai bahasa seperti pantun, simpulan bahasa, kiasan dan bahasa sindiran yang diolah dengan begitu cantik sekali. Ada juga teknik imbas kembali yang membuatkan saya perlu berfikir dan perlu mengingati setiap jalan cerita dan watak yang dikarang. Penulis juga ada selitkan dialog-dialog komedi masa pertarungan. Ini membuatkan novel ni lain daripada novel yang pernah saya baca dulu. Kekuatan novel ni adalah dari segi idea dalam jalan ceritanya yang ada kesinambungan dari satu bab ke bab yang lain. Kisah ni bermula bila Datuk kepada watak utama novel ni, iaitu Lora Adijata, telah dibunuh oleh seseorang yang ditugaskan untuk merampas sebilah keris yang ada di bawah simpanan datuknya. Sebelum datuknya meninggal, sempat diamanahkan kepada watak utama novel ni, iaitu Bayu, untuk mendapatkan kembali keris yang dimaksudkan datuknya yang bernama Takluk Jagat. Pelbagai rintangan terpaksa Bayu hadapi semasa pencarian keris itu. Kisah ini berlatar belakangkan alam fantasi dan digabungkan dengan dunia persilatan zaman Melayu dulu-dulu. Penulis juga mengetengahkan ilmu yang sering digunakan zaman dulu, seperti ilmu pendamping dan jurus-jurus ilmu batin. Yang uniknya, jurus-jurus ilmu batin ni akan berfungsi bila pengamal ilmu ni membaca mantra-mantra yang ditulis oleh penulis dalam bentuk pantun, 4 kerat, pantun 6 kerat, yang membuatkan bertambah indahlah alam fantasi yang Zaki Zainul ciptakan dalam novel ni. Perkembangan setiap satu watak penting dalam novel ni diperkenalkan dengan baik sekali. Sebab setiap satu watak baru yang muncul, saya dapat bayangkan contohnya sikap, pakaian, karakter yang ditunjukkan oleh watak-watak yang ditulis. Di sinilah uniknya hasil tulisan penulis kita ni. Zaki Zainul sangat kreatif dalam mencipta watak. Nama watak walaupun panjang dan susah untuk saya ingat, tapi sangat unik. Contoh dia Arisha Cinta Castra, Falsiha Rindu Gemawan, Zilastra Dunia Kencana, dan ramai lagi watak-watak yang namanya sangat unik. Dan setiap watak juga ada sejarah yang tersendiri, walaupun watak yang sekecil watak Musang Darat, iaitu salah seorang daripada Megastua Bertiga yang digambarkan seorang yang jahat, suka membunuh, bersifat dendam, tapi sangat patuh pada tuan yang telah membesarkan dia dan sangat setia kawan. Ada juga watak yang lemah lembut, baik dan patuh pada ajaran agama. Bagai konflik berlaku ketika pengembaraan Bayu, di mana dia terlibat dalam perebutan kuasa antara 3 makhluk, iaitu manusia, bunian dan juga si gorong. Si gorong ni digambarkan seperti makhluk hitam yang mengamalkan ilmu pendamping. Sifat dendam dan tamakkan kuasa inilah yang menjadi punca utama konflik yang berlaku. Penulis juga berkongsi fakta-fakta menarik yang sebelum ni saya sendiri pun tak tahu, seperti keris yang mempunyai bilangan luk tertentu menunjukkan taraf pemiliknya. Contohnya keris yang berluk 3 digunakan oleh panglima ataupun pahlawan. Seronoknya, satu lagi siapa tahu maksud sebenar batuk, tempayan dan air di kaki tangga yang sering digunakan masyarakat Melayu zaman dulu. Dalam novel ni, penulis ada terangkan maksudnya melalui watak ciptaannya.
ada di buku surat 115. Kalau boleh saya kongsikan di sini, saya kurang faham untuk menterjemahkan maksud sebenar yang ditulis, tapi saya boleh bacakan sedikitlah tentang maksud yang ditulis oleh Zaki Zainul melalui watak ciptaan dia tu. Okey. Tempayan dilambangkan sebagai perbendaharaan tersembunyi ataupun hakikat. Air di dalamnya adalah ilmu amalan yang datangnya daripada alam hakikat yang boleh mendekatkan diri kita kepada Yang Maha Esa. Batuk pula melambangkan pencari ilmu amalan, yakni tuan rumah itu sendiri ataupun tetamunya. Jadi mencuci kaki dengan air melambangkan amal ibadat untuk mencuci kalbu. Itulah maksud batuk, tempayan dan air yang diletakkan di kaki tangga masyarakat zaman dulu-dulu. Sebelum ni saya sendiri pun tercari-cari maksud dia. Sebenarnya banyak pengajaran yang saya dapat dari novel ni. Salah satunya, kalau kita nak dapatkan sesuatu, kita mestilah tempuhi setiap cabaran dan halangan. Jangan takut untuk hadapi halangan dan cabaran itu, sebab itu akan mematangkan diri kita. Novel ni juga saya syorkan kepada remaja supaya dapat selami budaya masyarakat zaman Melayu dulu, dan tentunya kepada penggemar kisah-kisah epik Melayu. Okey, itulah saja ulasan dari saya tentang novel ini. Sambungannya ada di dalam novel berikutnya. Kalau tak silap saya, dia ada 3 novel semua. Yang kedua adalah Indra Bumi. Ini adalah sambungan kepada cerita Takluk Jagat. Dan saja dari